Allah, Allah, Rabbi huwa Allah. Maka diketahui bahawasanya segala alam ini tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan dia. Alam. Apa makna alam dalam istilah ilmu usuluddin? Iaitulah ma siwallah. Barang yang lain dari Allah itu semua alam. Ia diistiqaq dari kalimah alamah. Mana tanda. Jadi semua maujudat yang ada selain daripada Allah, termasuklah diri kita yang dekat ni, dipanggil alam. Bukan alam dalam ilmu sains, alam ni yang kita nampak bumi bukan. Alam ni selain Allah Ta'ala. Termasuklah apa? Arash, kursi, planet, apa benda lain selain Tuhan. Kejadian Tuhan yang kita tak dapat kerana maknanya kaji. Ya, yang depan mata pun tak boleh kaji. Itu semua tu dipanggil alam. Sebab apa? Sebab dia menunjuk. Ya, alam ni dipanggil tanda. Ya, dalil. Bila dalil dia akan menunjuk pada madlul. Sebab tu orang bila lihat dalil dia tak pergi pada madlul atau ada masalah. Ya, dia tak nampak madlul, benda yang ditunjuk. Dalun, mana benda yang menunjuk. Madlulun, benda yang ditunjuk. Semua makhluk dipanggil dal. Dalun, benda yang menunjuk. Adapun Allah Ta'ala dipanggil madlul, benda yang ditunjuk. Kita berjalan, kita nampak asap. Ya, naik. Banyak bukat asapnya. Itu dipanggil dalun. Apa yang ditunjuk? Ada api bawah. Api itu panggil madlul. Kita berjalan di dalam hutan, nampak tapak harimau. Maka tapak tu dipanggil dal. Harimau tu dipanggil madlul. Kalau kita tengok dia bertapak harimau, kita terangkat. Oh, wah. Kalau orang duduk, jenis duduk dekat hutan dia, memang dia apa tu? Dia masak, pasih ilmu-ilmu kehutanan ni. Dia tengok ayam kais tu dia tahu. Ni kais 1 hari, 2 hari. Limau tu kalau berjalan nampak ni tapak lama, tapak baru. Ya? Itu dari percaman dia lah. Yang penting ni mana benda tu menunjuk dia ada rangkaian antara dal wal madlul. Begitulah kita segala makhluk dengan Allah Ta'ala. Semua makhluk ya, yang kita lihat, kita dengar, disaksikan, yang dapat dilihat tidak, semua tu adalah sebenarnya menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat makhluk, hati kita tak sedar dengan kewujudan Allah Ta'ala, maka hati itu buta. Kerana hikam kata, marra al-kaun walam yashhadhu fihi au inda au qablah ila akhir. Barang siapa yang melihat saja dengan mata hati, jatuh penglihatan dia kepada segala khalaik makhluk, hati dia tak ada kontak dengan Tuhan saja, di tempat lain, maka butalah mata hati dia. Ya. Itu kalau sikit tidak ada kontak ingatan. Kalau tidak ada i'tikad atau habis terus. Ya, dia ada 2 peringkat. Satu dipanggil akidah, pegangan. Satu lagi keperasanan. Dia nak disuruh sentiasa ada keperasanan dengan Allah. Perasaan yang Tuhan itu maujud, perasaan yang Tuhan itu melihat dan menyaksikan segala apa yang kita kerjakan bagi membina akidah dan membina takarrub kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tunjuk ke mana keadaan Tuhan yang menjadikan dia itu amat kuasa. Maknanya apa saja yang kita lihat, sebab itu dalam Quran, dalam ayat-ayat lain, banyak dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi kita. Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Ya, dalam hadis Nabi kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala makhluk, supaya kita ambil dalil mengenali akan wujudan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi alam semua makhluk ni menunjukkan akan kewujudan satu dan ittisaf, bersifat Allah Ta'ala dengan maha kuasa dan segala sifat kesempurnaan yang lain yang tidak terhingga. Lagi pula amat mengetahui. Ya, boleh mencipta. Orang nak mencipta satu benda dia mesti ada ilmu, ya, kepakaran dia. Kemudian dia mesti ada kekuasaan, tenaga dia ada. Kalau dia nak buat rumah, walaupun dia pandai tapi dah tak boleh bangun, dah lumpur, nak buat macam mana? Ya, tapi kalau dia gagah sekalipun tapi tak tahu, kita suruh cari gaji, dia bawa tukar besi. Maknanya dia tak tahu, tak boleh jadi juga. Dia mesti ada benda. Jadi yang terang dalam kewujudan alam ni beberapa sifat. Di antara sifat ma'ani lah.
Ya, cukup terang. Kita pandang pada alam, di situ nampak keberadaan Allah yang ittisaf dia bil qudrah wal iradah wal ilmu wal hayat, ya, dan seterusnya. Jadi makna itu sebagai cermin. Ya, ulama usuliyin dipanggil dalil, kalau ulama sufi dipanggil mazhar. Apa makna mazhar? Mahaluz zuhur, tempat zahir. Makhluk ni lah tempat zahir kewujudan dan keagungan Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha sempurna. Habis. Lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Allah Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi. Ya, 2 benda yang kita kena jaga. Pertama, akidah. Iaitulah kita menjadikan satu akidah, pegangan kita, keyakinan kita, langit bumi semua ni adalah ditadbir oleh Allah Ta'ala dalam setiap saat. Itu akidah. Adapun sufi, aribillah, dia perasan. Setiap saat keperasanan diterasa pentadbiran Allah yang maha dahsyat. Oleh kerana batin hati dia gelap, tak nampak. Pentadbiran manusia nampak. Wah, hebat. Amerika dia nampak. Kuasa besar dunia yang nampak. Tu apa ada semua. Semua sama. Dan hakikat semua makhluk la yadurru wala yanfa. Dia tidak boleh memberi mudarat dan tak boleh memberi manfaat. Memberi mudarat manfaat huwa Allah Ta'ala. An-Nafi' itu nama Tuhan yang memberi manfaat. Ad-Dar yang memberi mudarat pun dia itu. Jadi maksud suruh kita lap cermin hati kita supaya terang nampak, clear, terang benda yang kita suruh. Apa yang kita nak suruh dalam itu ialah kebesaran keagungan Tuhan. Lap dia dengan apa? Istighfar, dengan taubat, dengan zikir. Lagi mendirikan, mana yang mengatur, yang mengurus 7 petala langit. Ya, bukan 7 negeri, 7 negara dan 7 planet, semua sekali. 7 petala langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua itu dalam kuasa besar Allah Ta'ala di dalam sya'n urusan buah sya'n. Setiap saat dan itu nak dimurakabahkan. Ya, kita murakabahkan. Semua itu terikat dengan dia punya lazat kalau Tuhan bukakan nikmat maha dahsyat. Ya, itu kenikmatan yang paling sedap apabila kita ditajalikan, dibuka oleh Allah Ta'ala, merasakan ya keberadaan dia, kedahsyatan kuasa dia, takluk dia, ya, segala sifat ma'ani dia. Ada takluk dalam bentuk apa nama itu, at-ta'zir, at-takhsis, ya, al-kashf, ya, takluk dipanggil al-inkishaf dan sebagainya. Semua maknanya sentiasa, sebab sentiasa hudur hati kita dengan dia.